kita nak mencungkil bakat-bakat mereka. Contohnya dalam bidang koko kita nampak pelajar kita banyak bakat. Dari segi pelajaran akademik pun pencapaian very good setakat ini. Jadi kita nak membina sosial dia, keyakinan diri dia, tahap disiplin dia. Lepas itu boleh pergi akademik, curriculum boleh tu. Contohnya yang minat pertanian, kita wujudkan pertanian hidroponik. Ini minat sukan, yang minat dalam muzik, ini belajar sendiri bakat muzik tadi. Dan tarian, ini minat melukis, dia boleh mengambil bahagian dalam pertandingan melukis sampai menang peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Sekolah inilah yang salah satu sekolahnya di negeri Perlis yang ada pasukan pancaragam tadi. Jadi untuk maklumat semua orang, kita nak mengekalkan satu pasukan pancaragam yang mantap ini memang perlu usaha yang sungguh-sungguh. Okey, yang ketiga, slide ketiga ni, what I want to do differently for my school. Okey, jadi sebenarnya semua sekolah tu matlamat dia sama kan, nak mendidik anak murid. Tapi bagi saya, kita mau semua warga sekolah datang ke sekolah happy. PKJK ke, cikgu ke, pelajar ke, pembantu makmal ke, kerani ke, datang ke sekolah walaupun sibuk, kerja banyak tapi seronok, enjoy. Pelajar pun sama, walaupun pelajarannya mungkin very heavy, ada pressure ni, ada pressure itu, mungkin tension, tapi masih lagi very happy datang ke sekolah. Jadi kita tengok pelajar-pelajar ini, cikgu-cikgu sambut pelajar di pintu pagar setiap hari. Kita sambut dengan penuh kemesraan. Contohnya, sini cikgu disiplin, budak tak erti pakai necktie, kita bantu mereka, tunjuk guru penyayang. Ini kita seronok sebab SPM yang baru, keputusan baru keluar bulan 2 tahun ni. Walaupun sekolah ini bukanlah sekolah kawalan ke apa ke, sekolah menengah harian biasa, tapi GPS, grade purata sekolah meningkat banyak. Daripada 5.92 meningkat kepada 5.37. Satu peningkatan yang bagi saya cukup membanggakan. Jadi ini dia pelajar-pelajar cemerlang semasa terima keputusan SPM. Jadi kita seronok sebab usaha kita nampak hasil. Dan ini kita menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam usaha jaga alam sekitar. Jadi salah satu dia ialah asingkan bahan buangan. Tong merah untuk plastik, tong biru untuk kertas, tong hitam untuk sampah. Okey, yang keempat internationalization. Jadi sebenarnya sekolah kita ni ada juga pencapaian ke peringkat antarabangsa. Contohnya pelajar ni memang pemain tenis yang hebat, dan beberapa kali memenangi perlawanan tenis peringkat antarabangsa. Okey. Yang ni wusu pun pelajar kita ni pun tahun lepas pun memenangi Nat Johan dalam pertandingan wusu. Okey, 6 International Traditional Wusu Competition 2019 mendapat Nat Johan. Itu pun banyak negara mengambil bahagian. Jadi memang antarabangsa. Dan satu lagi yang pencapaian ini pancaragam sekolah kita tahun lepas. Kalau pancaragam sekolah kita telah menerima jemputan daripada China International Wind Music Festival, menjemput pasukan kita untuk membuat persembahan di situ. Di China? Di negara China. Walaupun kita dengar macam dia jemput kita kan, tapi persediaan kita nak pergi situ tu, kita hadapi macam-macam kekangan, macam-macam. Tapi satu demi satu ditangani dan diatasi. Akhirnya pelajar kita berjaya pergi balik. Contohnya. Pertama, kita masalah kewangan. Kedua, sokongan ibu bapa. Ketiga, latihan kena cukup komprehensif. Kalau tidak, kita dapat persembahan di negara luar. Kalau persembahan tu tak berkualiti, memalukan kita lagi. Jadi banyak persiapan kena buat. Tapi memang nampak, bila bincang belum ke peringkat awal itu, memang nampak banyak kekangan. Tapi satu demi satu kena handle dan akhirnya berjaya dan pergi balik. Okey, last sekali, superhero.
My school choose. Okay. Jadi kita kata beyond the limit. Okay, nah? Jadi kita tahu nah, seseorang pekerja lah, staff nah. Kalau dia rajin, dia sungguh-sungguh, dia buat kerja lebih-lebih. Itu tugas hakiki dia, tapi dia buat lebih-lebih. Itu memang bagi saya memang superhero lah. Ya. Dan salah seseorang yang kami semua diiktiraf lah nah, iaitu ni dia kerani sekolah kita. Ya. Dan nama dia Cik Nolisa binti Makno. Memang hebat lah nah. Bab-bab kerja perkeranian cemerlang, very good. Lepas tu bila time out keluar pukul 5 petang, terus turun ke padang. Ya, beliau menjadi jurulatih kepada pasukan olahraga, ni dia. Pasukan olahraga SMK Perlis. Ya. Dan beliau betul-betul menunjukkan komitmen bagi saya 120%. Okey. Sungguh-sungguh jaga setiap atlet ini macam jaga anak sendiri. Sampai atlet kita ni semua ni, walaupun setengah tu kelas belakang, tapi tahap disiplin number 1. Sebut saja latihan pukul berapa, sampai. Jurulatih dia semangat, berdisiplin, ya, committed. Atlet ini cukup committed. Ya. Sentiasa tanya, bila lagi nak latih? Bila lagi nak latih? Ya. Saya dengar pengetua dari sekolah lain kata, atlet kami bila nak latih, ramai tak hadir. Macam-macam alasan dia bagi. Untuk sakit lah, inilah, itulah. Tapi ini tak pernah berlaku. Bila kata bila nak latihan, memang main. Jadi disiplin number 1. Sebab itulah pasukan ini telah 3 tahun berturut-turut menjadi johan keseluruhan kejohanan perentan desa peringkat negeri. Okay, dari segi cikgu-cikgu lah nak. Dari segi kurikulum lah, dari segi kurikulum cikgu-cikgu, kita ada cikgu yang memang komited lah. Ya, komited. Contoh di sini, Cikgu Saiful Azhar. Kerja memang sangat bagus, ya. Bukan takat dari segi PDPC, berkesan dan sebagainya saja, boleh menunjukkan pencapaian, melahirkan pelajar yang menunjukkan pencapaian yang tiap-tiap tahun meningkat, ya. Dan menaikkan semangat pelajar untuk belajar. Jadi contohnya Cikgu Mazlina ni, Cikgu sejarah, sampai kita lihat peratus lulus GPS, GP mata pelajaran sejarah boleh meningkat. Ya, walaupun kita tahu pelajar kita ni 10 kelas form 5, ya. Belakang-belakang ni tak minat sejarah ni. Tapi cikgu usaha sungguh-sungguh. Saya itu saja. Saya ingin bentang kepada tuan-tuan, terutama tuan pengarah. Kalau ada salah silap saya pun maaf. Sekian, terima kasih. Jelas apa yang dia nak sampaikan tu. Jadi saya tanpa teragak-agak lagi puan, kita akan bagi penarapan platinum lah kepada SMK. Terima kasih. Selalu saya akan announce ni di hujung, tapi ini saya rasa saya pun terasa teruja, pasal saya pun bangun lah. 3 sekolah ni saya duduk lah. Okey, yang ni adalah satu perkara yang sebenarnya menjadi keutamaan lah, keutamaan pada kita untuk kita mengeluarkan potensi yang ada pada pelajar. Okey, jadi potensi pelajar ni dia macam-macam. Tapi macam sekolah ni saya percayalah dia pelbagai intelektual juga. Jadi mungkin fokus kita tak boleh sama dengan sekolah-sekolah yang lain yang orang kata kemasukan pelajar dia terpilih dan sebagainya. Jadi untuk sekolah yang macam SMK Perlis ni, maka kita kena pelbagaikan lah. Ya, kena pelbagaikan potensi pelajar tu untuk kita explore potensi pelajar tu. Jadi yang saya agak teruja ni adalah apabila kita ada pasukan pancaragam lah. Ya, pasukan pancaragam ni saya tahu bukannya mudah untuk menguruskan pasukan pancaragam ni. Sebab yang pertama sekali peralatan. Peralatan dia sangat mahal. Yang keduanya dia perlu instruktor. Instruktor ni pun kalau tak ada cikgu sekolah, kalau kita nak ambil orang luar untuk buat lagu dan sebagainya pun sangat mahal. Okey, dan yang ketiga bukanlah mudah untuk mengumpulkan pelajar. Sebab apa? Bila pasukan pancaragam ni dia berlatih di luar waktu kelas. Kan dia banyak berlatih di luar waktu kelas. Jadi memerlukan komitmen lah. Okey, jadi saya harap ini dapat diteruskan di samping kalau kata pelajar kita suka dengan persembahan-persembahan ini juga diteruskan dan diperbanyakkan. Jadi tahniah lah, saya sukalah because sekolah yang macam ni,
sekolah yang macam ini, standard yang macam ini, dia memerlukan satu ekosistem yang lengkap. Kalau kita ada lopong di mana-mana, maka kita pun mungkin akan result kita pun jatuh, prestasi disiplin kita pun jatuh, prestasi kehadiran kita pun jatuh. Tapi inilah sebenarnya yang membantu peningkatan kehadiran, peningkatan mungkin penurunan masalah disiplin dan sebagainya. Jadi kita sangat gembira tentang perkara ini. Okay, next. Saya kalau boleh, saya nak di setiap sekolah tu guru besar, pengetua boleh bercakap tentang perkara ni. Dia senang sebenarnya. Nak meningkatkan produktiviti, nak meningkatkan keputusan apa, kita kena membawa kegembiraan kepada cikgu dan anak-anak kita. Kan? Tapi puan, kena hati-hati sebab happiness ni, kalau kita tidak mampu untuk membina satu borderline, dia akan menjadi apa yang kita panggil kepimpinan laissez-faire. Okay, next. Okey, ini juga tanya. Okey, cumanya saya nak minta kita muhasabah diri juga sikit, buat refleksi diri. Okey, kita selalunya membentangkan tentang kejayaan. Jadi alhamdulillah cikgu dah bentangkan tentang kejayaan. Yang saya agak teruja tadi, pergi China lah. Ramai tu pergi. Bukannya mudah nak bawa pergi China dengan peralatan. Dengan peralatan lagi. Jadi saya percayalah cikgu-cikgu di sini dia telah menguasai satu proses pengurusan yang cukup baik. Ini contoh dia. Saya kalau nampak satu sekolah boleh bawa begini ramai pergi ke China, maksudnya you punya pengetua ada ilmu pengurusan cukup baik dan you pun telah didedahkan kepada ilmu pengurusan cukup baik. Termasuk juga lah pencapaian-pencapaian yang lain. Tetapi kita kena ada pergi koko. Kita kena lihat apa tak betul. Okey, berapa peratus pelajar kita yang telah mewakili sekolah dan berapa peratus yang masih belum dapat mewakili sekolah. Itu kena cek. Sebab apa? Kalau ramai lagi yang tak boleh mewakili sekolah, maka puan kenalah melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam sekolah seperti program-program pertandingan dan sebagainya. Dan kalau nak meningkatkan juga orang kata apa, penglibatan peringkat kebangsaan dan antarabangsa ni, macam sekolah ni ada 100 lebih cikgu, ada 1000 lebih pelajar dan saya rasa ibu bapa pun boleh memberi sokongan. Maka buatlah penganjuran apa-apa saja event yang bertaraf kebangsaan dan setiap pelajar sekolah ni terlibat dalam event tu dan kita boleh bagi markah peringkat kebangsaan. Contohnya di sekolah saya asal tadi, mereka menganjurkan fun walk. Dia kata ada beberapa peserta daripada luar negara, jadi mereka boleh declare benda tu sebagai peringkat antarabangsa. Tapi saya rasa betul okey lah. Pengetua dapat cik ni, kerja bagus. Kan? Sanggup melatih. Bukan cikgu pun rupanya. Kerani. Kerani ya. Kalau cikgu ni saya tak heran lah, saya dah jumpa banyak. Tapi bila kerani ni, Ustaz, ambil nama kita bagi something sikit lah. Lama kan? Dia lama dah. Di sekolah ni lama 20 tahun lebih. 20 tahun lebih lah. Jangan tukar kadir. Tapi kita terutama kita bagi insentif penghargaan. Tak apa dah, kita ingat lah. Kita boleh datang ABC ke apa. Okey, ataupun kadang-kadang tak perlu benda betul kita bagi dia sijil macam penarapan pun dah cukup lah kan. Dia penghargaan lah sikit sebab saya rasa satu dalam sejuta pun susah nak jumpa presiden bukan cikgu, pasal kerani. Tak pernah lagi saya dengar cerita kerani yang macam ni. Dia komitmen dia pada budak pada cikgu pun sangat dan saya rasa rahsia kejayaan ni sebenarnya bukannya orang kata dia pandai melatih sangat, tetapi budak-budak ni lari sebab dia. Betul. Kalau lari tak menang, mereka rasa mereka telah mengecewakan dia. Jadi mereka akan lari juga sakit kaki macam mana pun. Jadi itu sebenarnya kalau budak-budak sekolah ni kita nak latih dia, tu saya kata kat sekolah saya asal malah. Jurulatih ni kena buat budak-budak tu main untuk diri dia, untuk jurulatih dia. Lepas tu barulah cerita untuk perlih lah, untuk apa, barulah nak angkat tangan ke, perlih hebat ke tak hebat ke. Tapi yang penting sekali jurulatih tu. Kan? Jadi tanya lah kalau dapat tu. Jadi kalau saya pun saya tak berniat lah nak menukar orang seperti ni kan. Dia merupakan aset pada sekolah lah. Okay, next. Dan ni juga pencapaian-pencapaian Jadi tanya lah. Jadi
saya rasa gembira lah. Okey, dan lagi satu saya rasa gembira pasal sekolah ni TS25. Okey, dan TS25 ni dia sebenarnya ada bantuan lah daripada pihak luar untuk meningkatkan orang kata apa ni prestasi cikgu. Apa yang kita panggil grow teachers, nurture student. Grow teacher kita bangunkan guru dan guru akan bantu bangunkan cikgu. Dan saya sangat sukalah melihat KK21 dan sebagainya ni. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni adalah kita kena redesign balik kurikulum kita. Kurikulum ni cikgu, kalau tanya saya, include co-curriculum. Kalau tanya saya, tak ada co-curriculum. Semua benda dalam sekolah ni yang berlaku, budak dapat belajar benda yang baru, budak dapat skill yang baru, budak dapat nilai yang baru. Itu adalah kurikulum. Kan? Cuma kita nak menampakkan itu, kita pecahlah kepada dua. Jadi kita nak redesign kurikulum ni. Yang pertama sekali adalah pengisian. Apa yang kita nak isi? Program tu apa? Ramai orang buat program kelas tambahan. Buat program kelas tambahan tapi result macam tu juga. Pasal apa? Pasal pengisian dia tak betul. Yang kedua adalah strategi. Cara kita nak menyampaikan. Kalau dalam PDPC ni adalah pedagogi. Adakah menggunakan PAK21? Adakah menggunakan yang belakang pada tu project based learning? Ataupun buat project based learning, adakah budak telah didedahkan kepada proses macam mana nak buat project based learning? Yang ketiganya adalah akhir sekali, yang kita duk tulis dalam kita punya ringkasan mengajar tu, 80% mencapai refleksi. Itu yang paling penting. Ramai cikgu-cikgu yang pada saya, bukan saya kata cikgu sinilah, gagal membuat refleksi yang betul kepada pelajar ni. Yang pertama kerana dia tak cukup masa. Yang kedua kerana dia masih menggunakan refleksi yang lama. Tanya soalan, bagi latihan. Jadi sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau dapatlah refleksi ni, kita kena gunakan teknologi sikit. Kahoot ke, Quizy ke, sebab dia sangat membantu. Mungkin boleh difikir-fikirkan untuk memberi kemudahan kepada pelajar membawa smartphone, contohnya untuk kemudahan PDPC, untuk kemudahan pentaksiran. Kalau ikut keliling memang tidak ada lagi kebenaran itu, tetapi kalau you ada justifikasi yang bagus kenapa perlu dibawa, maka kita tidak teragak-agak untuk memejam mata sajalah. Kita takkan ganggu lah tentang perkara itu, tapi perlulah dibuat dengan baiklah, dengan betul. Mesti ada strategi. Maklumkan kepada ibu bapa kenapa kita nak buat ni, sebab kita PK21 ni. Okey, kita ada guideline dia, peraturan dia, kita ada perjanjian dengan ibu bapa, kan, dan kita war-warkan tentang apa yang kita nak buat. Penggunaan telefon ni saya anggap macam kita kata apa? Macam kita kata pisau lah. Kalau pisau tu kita guna untuk belah buah oren, maka kita akan dapat merasai kemanisan buah oren tu. Tapi kalau saya guna pisau tu cucuk Ustaz Muhammad ke, maka dia akan membawa keburukan lah. Kan, Ustaz Muhammad akan cedera lah. Dia macam tu juga telefon. Kalau salah guna, kita mencederakan lah imej sekolah kita. Tapi kalau kita menggunakan dengan betul, kita memberikan satu ruang dan peluang untuk budak-budak kita belajar dengan gembira, meningkatkan happiness index tadi. Kalau bela ayam, cepat gemuk. Yang saya risau, saya ni dah semakin gemuk sebab dia tiap sekolah kena makan. Kan, semakin kena makan. Seri Indra tadi bagi saya chicken chop. Tapi bukan itu tujuannya. Kita nak datang, ini adalah salam perkenalan. Itu sebab saya bagi platinum, sebab menepati. Saya kata 5 slide, present 5. Semalam satu sekolah tu 15 slide. Tu letih nunggu kan. Jadi kita mesti simple, fokus, sharp, precise. Itu kita nak. Jangan tu panjang-panjang sangat. Perhimpunan aku jangan cakap lama, cakap to the point. Okey, saya rasa itu saja. Tahniah, terima kasih. Dan saya juga teruja lah dengan bilik ni. So kalau boleh puan upgrade sikit lagi. Ada tempat studio ke buat shooting ke apa ke, online ke apa ke, kan hujung situ. Lagi lebih menarik lah.